Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwarta al-ardha binurika syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhika al-karim. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Surah An-Naba, Surah Al-Anbiya, ayat yang ke-107. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan limpahan taufik daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu pada malam ini, yang mana pada malam ini kita tidak membaca kitab sebagaimana sedia kala, iaitu kitab Fathul Bari pada malam ini. Akan tetapi pada malam ini memandangkan kita masih lagi hangat dalam menyambut kelahiran bulan yang mulia, bulan Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang siang hari tadi kita telah menyambutnya, iaitulah pada 12 Rabiul Anwar. Dan pada malam ini, malam yang ke-13, maka oleh kerana kita masih lagi hangat dengan suasana tersebut, maka pada malam ini saya mengambil kesempatan dalam masa yang singkat ini kita akan mendengar cerita ataupun sejarah kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai refresh kembali terhadap ingatan kita bagi kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya akan kupas menerusi satu kitab sirah Maulid, iaitulah kitab Barzanji yang dikarang oleh Imam Ja'far Al-Barzanji rahimahullah ta'ala.
Jadi kita sama-sama mengambil manfaat pada malam ini daripada karangan beliau. Dan kita maklum kitab ini sangat masyhur dan senantiasa dibacakan apabila tiba bulan Maulid ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Al-Imam Ja'far Al-Barzanji menceritakan manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menzahirkan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rupa yang nyata, iaitu dalam rupa manusia yang mempunyai tubuh, yang mempunyai jasad, yang mempunyai roh. Maka bagaimanakah Allah Ta'ala memperzahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, iaitulah sebagaimana manusia-manusia yang lain, iaitu Allah Ta'ala memindahkan benih, yang mana benih ini adalah benih yang akan terjadinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sayyidina Abdullah, yang mana merupakan ayahanda bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang mana benih ini yang ditanggung oleh Sayyidina Abdullah, yang terletak pada tulang sulbi Sayyidina Abdullah, yang mana ianya merupakan satu cahaya, satu nur, iaitu nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada kerana inilah disebutkan, diceritakan bahawa Sayyidina Abdullah sebelum daripada beliau berkahwin dengan Aminah, sering dipelawa oleh wanita-wanita pada ketika itu untuk dikahwinkan, kerana raut wajah Sayyidina Abdullah berseri-seri pada ketika itu, kerana memikul benih nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada satu kali dipelawa oleh ahli kitab, perempuan ahli kitab, dipelawa untuk dikahwinkan. Lalu ditanya oleh Abdullah, kerana apa kamu ini mengahwini aku? Kerana katanya aku melihat pada diri kamu itu ada mempunyai cahaya yang berseri-seri.
Yang mana ahli kitab itu mengatakan di dalam kitab kami menerangkan bahawa ini adalah yang akan terjadinya Muhammad atau Ahmad yang merupakan Nabi akhir zaman. Namun setelah mana berpindah, apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpindahlah nur tersebut, benih yang ada pada Sayyidina Abdullah itu, tak kala Sayyidina Abdullah berkahwin dengan Sayyidatuna Aminah, maka berpindahlah benih nur tersebut ke dalam perut Sayyidatuna Aminah yang merupakan ibu kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila berpindahnya benih tersebut, maka mengandunglah Sayyidatina Aminah. Disebutkan oleh para ulama ianya berlaku pada malam Isnin juga. Perpindahan benih tadi kepada Aminah daripada Abdullah berlaku pada hari Isnin, pada malam Isnin juga. Sebagaimana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isnin, pada pagi Isnin. Demikian berlakunya perpindahan itu, yaitulah pada malam Isnin hari Ahad bulan Rajab pada tahun Gajah. Yang ianya kalau kita hitung, bermulanya perpindahan itu pada malam Isnin hari Ahad bulan Rajab tahun Gajah, cukup 9 bulan, yaitulah pada 12 Rabiul Awal. Pada Rabiul Awal pada tahun Gajah, apabila dihitung cukup 9 bulan. Kemudian wa nudiya fis samawati wal ardi bihamli hali anwari zatiyah. Kemudian apabila berpindah benih tersebut ataupun nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa mengandunglah Aminah pada ketika itu, pada malam tersebut, pada hari tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya mengumumkan hal tersebut, khabar gembira ini kepada seluruh penduduk-penduduk, sama ada penduduk yang berada pada langit maupun penduduk-penduduk yang berada di sekitar bumi. Diumumkan, malaikat menceritakan kepada seluruh makhluk khabar gembira ini, bahawa Muhammad ataupun Ahmad akhir zaman akan muncul. Wahai sekalian makhluk, Muhammad ataupun Ahmad yang merupakan Nabi akhir zaman akan lahir tidak lama lagi. Demikianlah diumumkan oleh para malaikat pada ketika itu. Pada malam terjadinya perpindahan benih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke dalam tubuh Aminah, seraya berkata oleh para malaikat mengumumkan kabar gembira ini kepada seluruh bumi dan juga kepada seluruh langit. Sehingga pada ketika itu, apabila diumumkan bergembira, seluruh penduduk langit maupun seluruh penduduk bumi bergembira dengan kabar bahawa Muhammad Nabi akhir zaman akan muncul tidak lama lagi. Wa qusiyatil ardu ba'da tuli jalbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa ayna'atis thimar wa adna asyajaru lil janil janah wa nataqat bihamlihi kulli dabatin li Quraishin bifisahi al-sunil arabiyah. Dan pada ketika itu, kegembiraan segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kala menerima khabar gembira bahawa akan munculnya Nabi akhir zaman ini, setiap
perkara-perkara yang berhubung kait dengan muka bumi ini, daripada segala tumbuh-tumbuhan, daripada segala tanah-tanah, daripada segala air-air, ianya mula menjadi subur. Yang pada ketika itu tumbuh-tumbuhan kering lantaran daripada kemarau yang berpanjangan. Namun mula hujan dihujani bumi itu, dibasahi bumi itu dengan hujan-hujan yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi hijau, buah-buahan mula menjadi masak. Sehingga kan pada malam tersebut, apabila berpindahnya benih itu kepada Aminah, diriwayatkan di dalam beberapa kitab sirah, apabila seseorang ini menggapai buah-buahan pada ketika mana dikandungkan Aminah akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu berlaku irhas, perkara yang pelik yang belum lagi Nabi dilantik menjadi Rasul. Antaranya pokok-pokok pada ketika itu, sesiapa yang ingin menggapai buah, secara automatik pokok tersebut akan tunduk, menunjukkan bahawa ambillah makanan tadi. Maka ini semua dinamakan irhas bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Irhas maknanya perkara yang pelik, yang mencari adat, yang berlaku kepada tubuh seorang Nabi yang belum dilantik menjadi Nabi. Itu dinamakan irhas. Adapun perkara yang pelik, khariqul lil adat, perkara yang pelik terjadi, yang aneh terjadi, yang mencari adat terjadi, tetapi setelah menjadi sebagai seorang Rasul ataupun Nabi, itu dinamakan mukjizat. Dua perkara yang berbeza. Jika belum dijadikan dilantik sebagai Nabi, dinamakan irhas. Jika setelah dilantik menjadi Nabi Rasul, itu dinamakan mukjizat. Maka ketika mana di alam perut lagi telah berlaku irhas di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, air mula mengalir, tumbuh-tumbuhan mula menghijau, demikian tanah-tanah menjadi semakin subur, bumi ini gembira dengan kehadiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga binatang-binatang pada ketika itu bercakap sesama mereka, berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih. Ini juga perkara yang mencari adat. Binatang bercakap dengan bahasa Arab, sesama mereka menyatakan bahawa akan lahirnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang berlaku sebelum lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Benda-benda yang mencari adat, menunjukkan bahawa tanda bahawa ini kandungan adalah bukan daripada manusia-manusia yang biasa, tetapi Allah Ta'ala akan mewahyukan kepadanya kelak menjadi sebagai seorang Rasul ataupun sebagai seorang Nabi. Dari hal ini, haiwan bercakap ini bukan sahaja ia berlaku sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan, bahkan kelak nanti, sebagaimana kita maklum, ada perkara-perkara yang mana Nabi SAW bercakap dengan binatang. Antaranya Nabi bercakap dengan bok, antaranya Nabi bercakap dengan haiwan yang bernama kijang. Maka ini semua adalah mukjizat Nabi SAW. Binatang bercakap dalam bahasa Arab dengan Nabi kita SAW. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan bercakap, pokok bercakap dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terdapat di dalam hadis-hadis berkaitan dengan mukjizat Rasulullah. Namun ini yang kita cerita ni berlaku sebelum daripada Nabi itu lahir. Telah
menunjukkan petanda-petanda. Wa busyiratil jinna bi islami zamanihi wa takahatil kahanatu wa rahabatil rahbaniyah. Kemudian diceritakan oleh Imam Ja'far Al-Barzanji bahawa pada ketika itu jin yang kufur kepada Allah, jin yang derhaka kepada Allah, pada ketika itu berada dalam ketakutan. Kerana apa? Kerana mereka tidak dapat lagi untuk naik ke langit. Jin-jin tadi, sebelum dibangkitkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jin ini dia boleh naik sampai ke langit sana. Demikian juga syaitan, dia boleh naik sehingga dia boleh mengintai apa yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Sebab itu dia akan beritahu kepada segala dukun-dukun apa yang akan berlaku. Tapi apabila lahirnya, apabila terjadinya, ataupun apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perut perut Aminah, maka pada ketika itu mereka semuanya merasa kecewa. Kerana pada ketika itu berlakulah sekatan-sekatan bahawa mereka tidak boleh lagi naik ke atas sana untuk melihat curi-curi apa yang terkandung di dalam tercatat pada Lauh Mahfuz. Pada ketika itu disekat oleh Allah, maka mereka itu kecewa dan mereka itu merasa takut, gerung pada malam tersebut. Maka mulalah pendeta-pendeta Yahudi pada ketika itu apabila melihat beberapa tanda-tanda yang pelik ini berlaku, seperti kemarau telah jadi hujan, tumbuh-tumbuhan semakin menghijau, air makin banyak, maka mulalah kaum Yahudi daripada kalangan pendeta-pendeta mereka, alim ulama mereka, mulalah mereka itu mencari-cari apakah tanda-tanda ini dalam kitab-kitab mereka. Mereka cari, mereka kaji, mereka selidik, mereka tengok balik, maka ternyata itu adalah tanda akan lahirnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah tuwuffiya bil madinati syarifati abuhu Abdullah. Maka apabila kandungan genap 2 bulan di atas qaul pendapat ulama yang masyhur, maka wafatlah ayahda bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, yang mana apabila Abdullah berkahwin dengan Aminah, kemudian selang beberapa hari, selang beberapa tempoh masa, Abdul Muttalib ini yang merupakan ayah kepada Abdullah memerintahkan supaya beliau pergi berdagang ke negeri Syam pada ketika itu. Maka Abdullah ini anak yang taat, walaupun baru berkahwin, dia taat kepada ayahnya dan merupakan anak kesayangan bagi Abdul Muttalib. Maka atas arahan ini Abdullah terus pergi ke Syam untuk berniaga. Maka sepulangnya daripada perniagaan itu, singgah terlebih dahulu Abdullah di Madinah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan kaum kerabat ahli keluarga daripada ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Maka beradalah seketika di sana. Tak kala bersiap sedia, bersiap barangan-barangan, kemas baju-baju dan sebagainya untuk pulang kembali ke Mekah,
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu Abdullah mengalami demam panas. Yang mana demam sakit ni lama. Yang mana pada ketika itu perhubungan tidak ada lagi dengan handphone, tak ada. Nak WhatsApp tak ada. Tak boleh. Tunggu je lah. Aminah tunggu je lah kepulangan Abdullah tadi. Namun ditakdirkan oleh Allah jatuh sakit di Madinah selama beberapa lama. Sebulan namanya di Madinah tadi. Sehinggalah membawa kepada kematian. Maka meninggal dunia lah Abdullah tadi di Madinah. Ini kata guru, kubur dia adalah di Madinah. Saya tak ingat kawasan mana kubur Sayyidina Abdullah. Kalau tak silap, seingat-ingatnya, sebab tak pernah pergi lagi, seingat-ingat saja, dia berhadapan, kata gurunya, di hadapan hotel tabung haji di kawasan parking kereta. Mungkin lebih kurang itulah hak seingat-ingatnya. Nanti kita semak balik di mana. Itu hak sejarah punya lah. Jadi kalau kita pergi umrah atau kalau kita tahu cerita-cerita, sedahlah kita pergi. Sebagaimana rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar diceritakan oleh guru-guru yang pernah pergi ke sana. Ia terletak di bawah Hotel Hilton yang ada surau dalam tu. Jadi di bawah surau tu, itu adalah rumah bagi Sayyidina Abu Bakar. Itu tempat-tempat sejarah yang kita boleh pergi apabila Allah Ta'ala jemput kita untuk mengerjakan umrah atau haji. Kita boleh melawat, tengok satu-satu. Kalau maulid Nabi, tempat Nabi beranak ni, tempat Nabi lahir ni, dia panggil di perpustakaan. Di perpustakaan kat Mekah sana ada perpustakaan satu. Itu adalah rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Mekah ataupun tempat Nabi lahir. Kat situ. Jadi meninggal, demam Allah tadi sehingga meninggal dunia. Kemudian sampailah berita tadi kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib apabila diberitakan akan kematian tadi, maka cerita pula kepada Sayyidatuna Aminah. Maka sedihlah Sayyidatuna Aminah pada ketika itu membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam kandungan seorang diri. Seorang diri. Baik. Kemudian walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah. Apabila sampai sahaja kandungan itu 9 bulan dalam perut ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu terasalah kesakitan nak melahirkan. Apa yang dibuat oleh Aminah? Aminah meminta kepada Ummu Aiman. Ummu Aiman ni seorang hamba yang diberikan oleh Sayyidina Abdullah pada ketika itu selama dia pergi berniaga di Syam tadi. Sebelum dia berangkat ke Syam untuk berniaga, dia meminta kepada Ummu Aiman ni untuk jaga Aminah. Jadi Ummu Aiman ni, apabila Aminah rasa sakit nak melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Aminah meminta kepada Ummu Aiman untuk pergi panggil Ummu Syifa. Ummu Syifa ni ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Ummu Syifa. Jadi dia nak kepada Ummu Syifa supaya menjadi bidan dia. Ada riwayat yang lain tidak ada bidan. Nabi lahir ni keluar dengan tanpa ada bidan. Tapi atas riwayat setengahnya, Aminah meminta kepada Ummu Aiman supaya pergi panggil Ummu Syifa sebagai bidan. Maka apabila Ummu Aiman keluar pergi, tinggal keseorangan Sayyidatuna Aminah di dalam rumahnya, maka Allah Ta'ala menghantarkan para malaikat yang berupa sebagai burung-burung.
berkicauan di atas rumah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi teman, supaya hilang rasa sakit kepedihan yang dialami oleh Aminah pada ketika itu untuk melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya ada teman. Kemudian diriwayatkan juga turun Asiah, turunnya Maryam ibu kepada Nabi Isa, dan turunnya segala beda-beda daripada syurga sebagai tanda penghormatan kepada lahirnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asiah ni dia beriman, wanita yang beriman, walaupun dia merupakan isteri kepada Fir'aun yang kita maklum tersebut, tapi Asiah ni dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, dan selama ni dia tidak pernah meniduri Fir'aun tadi, dia tak pernah. Habis itu Fir'aun meniduri siapa? Orang lain. Dia tidak pernah, kerana Asiah beriman pada Allah. Cuma Allah Ta'ala meletakkan Asiah sebagai isteri Fir'aun tadi, itu adalah kerana nak jaga Nabi tadi, nak jaga Nabi Musa. Maka pada malam tu Allah takdirkan turun Asiah tadi. Ini disebut dalam kitab Tarzanji dan disyarah oleh para ulama dalam kitab-kitab ini. Terdapat riwayatnya begitu. Kemudian bagaimana Asiah pada ketika itu turun itu wallahu a'lam lah. Bidadari bagaimana itu wallahu a'lam lah. Ini kita riwayatkan cerita sirah, cerita sirah yang terdapat di dalam kitab Tarzanji. Kemudian apabila datangnya Ummu Syifa, maka datanglah. Apabila datangnya Ummu Syifa, maka lahirlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi bersama satu cahaya. Terdapat cahaya di wajah raut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana cahaya tadi pada ketika itu menyinari sehinggalah kepada istana Raja Kaisar yang terletak di negeri Syam. Cahaya ini mengisyaratkan bahawa tempat yang pertama yang akan ditakluk oleh kaum muslimin adalah negeri Syam. Kerana itu apabila lahirnya Nabi SAW, terdapat satu cahaya, yang mana cahaya ini ianya dilihat oleh penduduk Mekah. Penduduk Mekah boleh tengok keluarnya cahaya daripada rumah Nabi SAW, daripada rumah Aminah tadi, sehinggalah cahaya tadi sampai kepada istana Raja Kaisar yang terdapat di negeri Syam. Ini semua riwayat hadis, sirah-sirah. Jadi apabila lahirnya Nabi lahir dalam keadaan sujud. Maksud lahir dalam keadaan sujud ni bukan lahir tu berapa sujud, bukan. Maksudnya lahir, kemudian pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila keluar sahaja daripada Aminah tadi, perbuatan yang pertama dia berguling, seperti bayi lah, berguling. Lepas berguling tu dia meletakkan tangannya ke bumi, kemudian dilakukan perbuatan tubuh badan tadi seperti sujud. Bukan kata lahir tu dalam keadaan sujud selalu, tidak. Dia berguling lah. Dia letak kaki dulu, kemudian letak tangan, kemudian letak kepala, sujud kepada Allah pada ketika itu. Itu dalam keadaan begitu. Dia tak sama lah dengan manusia-manusia biasa lain ni, tak ada gini. Kemudian lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang tidak berdarah, yang tidak berdendam, bersih, suci. Dan lahir pula dalam keadaan yang sudah berkhitan. Lahirnya pula juga dalam keadaan yang telah
tanggal tali pusat. Dan bau tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu harum semerbak. Diriwayatkan sesiapa sahaja yang datang untuk menziarahi, melawat, melihat bayi ini, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengunjunginya pasti akan pulang dalam keadaan baunya yang harum. Sehingga akan ditanya, datang daripada mana ni? Bau apa ni? Itu adalah bau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya sudah berminyak dan matanya sudah bercelah. Itu saat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila lahir Nabi kita ambil masa sedikit. Apabila lahir sahaja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apa pula yang berlaku? Yang berlaku tadi sebelum lahir Nabi, ketika Nabi berada dalam kandungan. Sekarang apabila lahir sahaja Nabi di bumi pada 12 Rabiul Awal tahun gajah tersebut, tiba-tiba pada ketika itu istana kaisar, istana raja pada ketika itu di Iraq, ini di Iraq, berlaku keretakan secara tiba-tiba yang tidak ada sebab-sebab. Tiba-tiba rekah. Kemudian terdapat di istana tersebut menara yang tinggi-tinggi sebanyak 14 menara. Semuanya ke-14 tadi jatuh secara tiba-tiba, roboh secara tiba-tiba. Dan pada hari tersebut juga, ketika saat Nabi itu keluar sahaja di muka bumi, api sembahan Majusi selama 2000 tahun tak pernah padam. Api ini sebelum ni dia tidak ada, kemudian dibuat oleh puak-puak Majusi yang menyembah api. Dan dia ada penjaga-penjaga dia, sentiasa bergilir setiap hari, setiap malam bergilir. Ni giliran kau jaga, esok giliran aku, lusa giliran kamu pula. Demikianlah, tak pernah padam selama 2000 tahun. Tapi pada malam tersebut api tersebut padam, walau telah dijaga, dihidupkan kembali, tak hidup. Itu api tadi yang terdapat di Parsi. Kemudian air sungai yang bernama Sawah, air sungai yang bernama Sawah yang terletak di Parsi, demikian juga menjadi surut. Air ini kepercayaan bagi mereka, kalaulah ada kematian, mereka ini bakar, setelah mana bakar, debu tadi, abu-abu mereka akan buang ke dalam sungai yang bernama Sawah, maaf, di India. Dia buang ke sana. Jadi air itu mereka anggapkan sebagai air yang suci. Maka apabila lahir sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu menjadi kering kontan, jadi tak ada. Itu menunjukkan bahawa kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, benda-benda hak karun-maruf ni semuanya telah jadi musnah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu terlihatlah satu bintang yang bernama bintang Ahmad. Bintang Ahmad ni orang Yahudi je yang tahu. Dia ada ilmu mereka. Mereka tengok, dah keluar bintang Ahmad, bermakna Nabi akhir zaman telah berlahir. Itulah mereka cari siapa ni, mereka nak bunuh ni. Sebab apa? Sebab tidak lahir daripada golongan Yahudi, tidak lahir daripada keturunan mereka. Demikianlah maknanya saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni sebagai nak refresh kembali sahaja, sebagai peringatan kita sempena dengan bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walaupun kita baca ni tak banyak, sedikit saja yang kita dapat ceritakan pada malam ini, mudah-mudahan ianya menjadi
satu keberkatan dalam majlis kita pada malam ini, dan mudah-mudahan kita semua maknanya mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, daripada kerana kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita meletakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan yang paling kita sayang, melebihi daripada ibu bapa kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Dan moga-moga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk akhiri majlis kita pada malam ini, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir tadi, berlaku peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Kemudian pada saat itu Aminah memerintahkan kepada Ummu Aiman supaya pergi cari Abdul Muttalib, beritahu bahawa dia pun telah melahirkan. Kemudian Abdul Muttalib datang membawa Nabi kita dan berdoa di dalam Kaabah pada ketika itu. Setelah itu diberitahu pula kepada Abu Lahab. Maka Abu Lahab takdirnya dia tidak ada di rumah. Beritahu kepada Suwaibah. Apabila pulangnya Abu Lahab, maka Suwaibah tadi beritahu kepada Abu Lahab bahawa telah lahirnya seorang anak daripada Aminah tersebut, anak saudara kamu. Maka gembiranya Abu Lahab tadi, setelah mana gembira, beliau membebaskan Suwaibah. Maka daripada sinilah terdapat satu mimpi daripada Abbas, iaitulah adik-beradik kepada Abu Lahab tadi. Dia bermimpi bahawa tiap-tiap hari Isnin Abu Lahab ini diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana rasa gembiranya lantaran daripada kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, apatah lagi kita selaku umat Nabi Muhammad yang beriman bergembira dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang setengah orang tanya, tidakkah 12 Rabiul Awwal itu kewafatan Nabi? Sebab apa tak sambut kewafatan Nabi? Dalam agama kita, kewafatan ni tak disuruh sambut. Hak suruh sambut ni kelahiran, sebagai tanda syukur di atas nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri sampai di situ sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah pada bulan depan kita baca kitab seperti biasalah. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril muhin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril muhin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala